Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membincangkan tajuk perbincangan ciri-ciri dan keistimewaan hukum fiqh Islam. Fiqh merupakan ilmu berkenaan ketetapan hukum Islam daripada sumbernya. Hukum agama memerlukan mujtahid, iaitu individu yang berijtihad yang mempunyai pemahaman yang mendalam dalam perbincangan fiqh yang berbeza untuk mendapatkan sesuatu hukum. Perkataan hukum di sini merupakan istilah daripada bahasa Melayu, manakala perkataan fiqh ialah hukum dalam bahasa Arab. Selain itu, ciri merupakan suatu perkara yang khusus. Hukum yang berasaskan syariat Islam mempunyai ciri-ciri yang membezakannya dengan hukum sekular yang lain. Antara ciri-ciri fiqh Islam ialah berasaskan wahyu. Setiap hukum diaplikasikan dalam kehidupan seharian melalui wahyu, sama ada secara langsung maupun tidak langsung, berserta dengan ijtihad para ulama. Di samping hukum Islam yang berasaskan wahyu-wahyu Tuhan, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah, para mujtahid berusaha mengeluarkan hukum adalah terikat dengan dua kaedah dan sumber, iaitu berasaskan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kaedah yang seterusnya ialah semasa ketiadaan nas, para mujtahid terikat dengan prinsip-prinsip, dasar, tujuan dan semangat syariat secara umum untuk menjadikan asas kepada kesimpulan hukum yang dihasilkan melalui ijtihadnya. Hukum yang terhasil selain daripada dua kaedah ini adalah terkeluar daripada syariat dan bersifat sekular. Para ulama telah membahagikan hukum Islam kepada dua kategori, iaitu hukum yang difahami secara langsung dan jelas daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah, dan hukum yang memerlukan penyelidikan daripada para ulama. Hukum hakam yang difahami dan dihasilkan secara langsung ini daripada nas-nas yang jelas daripada Al-Quran dan juga Sunnah. Bagi sesuatu permasalahan, hukum ini dikategorikan sebagai syariat tiada sebarang perubahan, seperti contoh pengharaman perkahwinan bersama mahram dan seterusnya, pengharaman arak dan aktiviti riba dan sebagainya. Kategori yang kedua iaitu hukum hakamnya terhasil daripada ijtihad dan penyelidikan para ulama. Hukum ini tidak dikategorikan sebagai syariat dengan definisi umum. Hukum dalam kategori ini boleh mengalami perubahan selama ianya berlandaskan asas-asas dan dalil yang kukuh. Kategori tersebut paling banyak dalam perbendaharaan fiqh. Perbezaan antara kedua-dua kategori ialah hukum daripada jenis yang pertama tidak boleh berubah sama sekali sepanjang zaman kerana ianya bersifat asas dan dasar. Manakala hukum jenis yang kedua boleh berubah mengikut peredaran zaman dan keadaan selagi berdasarkan asas-asas syarak, kesedaran beragama dan berakhlak. Islam tidak memisahkan nilai undang-undang dengan nilai agama. Halal dan juga haram, dosa dan pahala adalah tuntutan Islam. Hukum Islam dinilai dari sudut agama dan sudut pengadilan. Dalam menghadapi hukum ini, seseorang mungkin terlepas daripada undang-undang ataupun hukum pengadilan, tetapi dia tidak terlepas daripada hukum agama, dosa dan pahala. Setiap ketentuan undang-undang yang berdasarkan Islam adalah juga ketentuan agama. Kepatuhan seorang Muslim kepada ketentuan undang-undang dan agama adalah sebahagian daripada tuntutan akhlak. Kesimpulannya, segala hukum yang terhasil daripada ijtihad ulama adalah sebahagian daripada syariat Islam yang wajib dipatuhi. Pelaksanaan hukum ini terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara adalah sebahagian daripada pelaksanaan syariat Islam. Hal ini berdasarkan para mujtahid yang berijtihad bagi mengeluarkan hukum yang masih terikat dengan sumber dan kaedah-kaedah pengeluaran hukum, ataupun para mujtahid masih mengikat diri mereka dengan kehendak, semangat dan ketentuan syariat. Sekian, terima kasih.